Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kelas mengaji tulis tesis, masih lagi dalam bab 3. Okey, kita mengkaji dalam konteks metodologi dalam bahagian time horizon, iaitu ufuk masa. Ada dua jenis yang kita akan cover, iaitu cross sectional, itu kerata rentas dengan longitudinal, perpanjangan rentasan. Jadi pakcik akan sebut tau, kajian rentas dengan berpanjangan. Jadi kalau berpanjangan tu menunjuk pada longitudinal, dan kalau cross sectional tu menunjuk pada kajian rentas. Kita akan cover dua jenis ini. Dia agak ringkas untuk kita faham, dan pakcik nak kawal jugalah tempoh masa supaya jadi fleksibel, jadi tak melibatkan masa terlalu panjang, straightforward, supaya kita boleh bezakan dua ni. Agak mudah lah sebenarnya nak tahu dua ni, sama ada kalau sebut jangka masa, ufuk masa dalam bahasa Melayu dia, bahasa Inggeris time horizon, dia sama ada dia panjang ataupun sekali saja. Dia tak sebut pendek, dia sebut sekali je. Data collect one time je, kan, senang. Okay? Tapi ada dua benda yang kita kena faham secara asas dia. Ada dua asas, iaitu dari segi berulang-ulang ataupun sekali, ataupun menggunakan sampel, iaitu responden partisipan yang sama atau menggunakan responden partisipan yang berbeza. Jadi yang itu kita akan membandingkan antara dua tu lah, kajian rentas dengan berpanjangan. Okey, jadi kita bincangkan satu-satu lah. So kita ada dalam kajian rentas ni ada 17 elemen. Jadi kita akan cover satu-satu lah. Okey, kajian rentas ni yang pakcik refer slide ya, takut hilang certain point. Okey, kajian rentas dikaji menggunakan unit ukuran dari sampel populasi pada satu titik masa saja. Okey, itu poin nombor 1. Poin nombor 2, reka bentuk penyelidikan kerata rentas adalah satu kajian di mana penyelidik mengumpul data pada satu titik masa tertentu dan satu tempoh dalam pengumpulan data. Okey, dua ni pakcik explain. Okey, dalam kajian rentas ni kadang-kadang kita nak buat satu kajian, dia tidak perlu melibatkan satu tempoh yang panjang ataupun berulang-ulang. Contohnya soal sidik. Okey, bergantung kepada persoalan dan pernyataan masalah, yang mana semua tu boleh diwakili oleh satu set soal sidik. Yang soal sidik ada bahagian A, bahagian B, dan ada menggunakan kaedah nominal, ada yang liket dalam tu, ordinal dan sebagainya. Jadi kita kat situ kita bagi satu set atau buku tu, buku kuesioner tu kita akan bagi kepada potential responden, yang mana kita dah melalui proses teknik persampelan dan saiz persampelan yang kita akan cover nanti. Okey, jadi kita edarkan kuesioner tu, maksudnya nanti dia jawab kadang-kadang dia bebas sikit. Maksudnya yang jawab tu kadang-kadang pengkhususan kita guru. Jadi guru tu kadang-kadang ada umur yang berbeza, ada lelaki, ada yang perempuan, ada yang pegang jawatan pentadbiran, ada tak pegang jawatan pentadbiran. Jadi sampel jadi sampel yang berbeza. Kan, dia berbeza dengan satu lagi kajian yang mana sampel dia kena sama, umur yang sama, pegang jawatan itu, sifat dia kena lelaki saja. Jadi ada satu kajian yang lebih spesifik, iaitu bukan cross sectional, bukan kajian rentas. Bagi kajian rentas, dia punya keyword dalam satu tempoh atau satu titik masa dari menggunakan sampel yang berbeza. Jadi dia agak mudah, cepat. Sebab tu orang gunakan soal sidik, dia gunakan post. Okey, jadi orang tu dia dalam directory bersesuaian nak jawab, okey, menggunakan kaedah secara online. Dia tebar je macam tu, dia agak mudah. Jadi itu kelebihan dalam kajian rentas. Okey, kemudian tinjauan sampel dikaji secara kerata rentas yang sampelnya boleh diambil untuk mewakili populasi. Itu juga satu lagi kelebihan, di mana bila sebutkan populasi yang besar, kita boleh menggunakan kaedah saiz persampelan. Tak kisahlah guna G-Power ke Krejci-Morgan ni untuk deformalize. Kita tengok rumusan daripada table, contoh dia, untuk mendapatkan accurate numbering, berapa jumlah sampel yang boleh mewakili kita punya populasi ataupun subset daripada populasi. Okey, itu dalam cross sectional dia okey. Jadi kalau kita ni memang melibatkan kiraan populasi dan sampel, kita gunakan one time, dalam masa sama kita nak buat perbandingan yang muda, yang pertengahan, yang senior, sebenarnya anda menggunakan time horizon atau ufuk masa kaedah cross sectional. Okey, penyelidikan tinjauan
ataupun survey dalam talian digunakan. Kita boleh juga gunakan macam online survey kan, yang pakcik sebutkan tadi. Ini antara satu kelebihan dalam cross sectional. So kita boleh dapatkan pelbagai sampel dengan menggunakan one time je. Okay, one time maksud sekali sajalah. Kadang-kadang tapi dia melibatkan tempoh masa yang panjang juga. Kadang you bagi seminggu, kadang nak dapat balik, kadang-kadang kena follow up, dah jawab ke belum. Itu kira lain, itu tempoh masa. Tapi one time je, you gunakan kaedah one time. Dia bukan buat second time lah, betulkan balik soal sidik, hantar lagi balik semula, cari orang yang sama. Itu bukan. Itu namanya bukan cross sectional. Macam orang interview lain. Interview kadang-kadang tak sampai, kita boleh interview orang yang sama untuk dapatkan lebih kejelasan lagi ke dalam. Itu konsep dia lain. Tapi kajian rentas sangat berbeza yang saya sebutkan tadi. Okey. Kemudian dari segi manfaat dia, kelebihan dia lebih mudah, lebih selesa dijalankan. Kadang-kadang bila kita dah siap soal sidik, dah semak oleh pakar, supervisor pun dah bagi green light, kita edak lah. Dia tidak ada satu tempoh masa yang khusus, melainkan satu-satu kajian tu lah. Kalau kadang dia tunggu musim dan sebagainya, tu lain lah. Tapi secara general dia agak mudah, friendly. Dia agak murah, of course. Dia tak melibatkan masa yang terlalu panjang, tak melibatkan satu kos logistik nak ke sana ke sini. Ialah tempoh masa yang panjang akan melibatkan increase the cost. Okay, of course dia punya kelebihan akan jadi murah dan cepat. Okay, kemudian selalunya paling praktikal dilaksanakan. Jadi agak mudah lah dalam keadaan sekarang. Yelah, kita nak, saya nak tahu sama ada customer suka tak produk ni. Kaedah yang paling cepat, murah, yang kita kata mudah, memang gunakan kaedah cross sectional lah. Cuma gunakan kaedah sekali, kita dapat sama-sama berulang guna benda tu untuk dapatkan satu dapatan. Okey, dia sebab tu dia katakan cekap juga efficient. Cekap tu efficient lah untuk kita membangunkan hipotesis. Jadi bila gunakan one time ni, kadang walaupun soal sidik tu mungkin banyak lah, biasa range daripada 30 hingga kadang-kadang sampai ke 90 soalan ni. Jangan banyak sangat lah, tu orang tak jawab soal sidik you all. Jadi dekat daripada dah tu dia mempunyai pelbagai section, pelbagai information daripada construct ataupun variable itu. Jadi semua perkara itu datang daripada dipandu oleh driven by theory ataupun literature review. Jadi kat situ dia akan membangun, boleh membina hipotesis. Justru dalam kajian-kajian bersifat kuantitatif lah ni, dia testing teori. Ada kajian-kajian lepas dari literature review yang support. Justru itu dia bersifat cross sectional lah, sebab dia boleh membina hipotesis. Dia cekap membina hipotesis. Kemudian dia biasanya dalam cross sectional ni dia agak familiar dengan statistik. Okey, sebab tu dia kadang-kadang bila nak buat kajian, contoh nak buat kajian correlation, kajian hubungan, kemudian nak tengok kesan sama ada pengaruh apa kita panggil regression, yang tu dia sesuai dengan cross sectional. Tapi ingat kajian ni walaupun longitudinal tu ada juga nak tengok kesan, tapi dia melibatkan siri masa. Yang ni tidak, ada just one time sahaja. Okey. Kemudian untuk just to knowledge lah, benda ni jarang diperbincangkan. Bila sebut cross sectional ni, kajian rentasan ni, dia memang ada jenis, jarang dibincangkan. Banyaklah buku pun kadang-kadang tak sebut yang ni. So ada dua keadaan, iaitu sebenarnya kita tahu sifat kajian rentas ni dua, iaitu melibatkan satu tempoh masa, satu titik masa, okey, dan kemudian boleh melibatkan perbezaan sampel. Itu kita pegang cross sectional. Tetapi dalam satu keadaan dia masih lagi dalam sampel yang berbeza, tetapi dia ada siri masa, dia berulang. Contoh dia macam ni lah. Okey, kadang-kadang saya meniaga, ataupun saya lah senang trainer, saya mengajar benda yang sama. Kata saya mengajar metodologi. So kali ni yang datang metodologi tu, saya gunakan soal sidik tu. Jadi orang tu jawab. So saya dapat soal sidik, saya tengoklah, ada kelemahan yang saya kena tambah baik. Okey, alright. Tahun yang berikutnya saya dipanggil lagi oleh satu universiti tu, mengajar juga metodologi, tapi di hadapan saya sampel yang berlainan, sampel yang berbeza. Okey, jadi saya gunakan soal sidik yang sama untuk dikaji. Tetapi saya tak plan pun nak buat perbandingan. Nak buat perbandingan, yang tahun lepas macam ni, tahun ni macam ni. Nanti jadi trend pula. Trend tu dia tak sesuai lah dengan kajian rentas. Sebab kita ambil yang tahun lepas untuk tahun lepas, settle, tutup buku. Okey, sekarang ni ambil yang baru, kita kaji balik. Tak salah kita buat replikasi guna soal sidik yang sama. Itu kita kata dia boleh berlaku sebagai multiple cross sectional. Maksudnya ada berlaku cross sectional yang berulang. Bab ni
kena betul-betul cite orang yang tepat lah. Kadang-kadang bab-bab sekolah ni kadang-kadang dia kata oh tak boleh pegang cross-sectional, tak boleh berulang. Tapi ialah ilmu dah berkembang dalam situasi. Kita tak mengkaji satu siri masa. Kita tidak buat satu pembandingan cause effect. Kita tak buat cause effect tau. Punca sebab akibat kita tak buat. Kita cuma nak tengok kesan ketika itu, kesan semasa data collection kita kumpul. Itu saja. Itu dia jatuh dengan cross-sectional. Kemudian nombor 13, pelbagai kajian rentas adalah mengukur konstruk dengan melibatkan beberapa titik masa tetapi masih menggunakan sampel yang berbeza. Jadi kita boleh mengukur tadi lah, mengukurkan pemulih ubah antara pemulih ubah A, pemulih ubah B, hubungan antara A dan B. Semua tu dalam satu set, dalam satu tempoh masa je kita boleh mengukur. Walaupun itulah yang kita kata kalau orang buat kuantitatif ni, dia bukan recycle dengan set questionnaire yang ada tu. Kadang-kadang ada 50 soalan tu, dia boleh menghasilkan banyak artikel sebab dia boleh mengkaji perkaitan hubungan associate antara satu variable. Malah dia guna demografi tadi, umur tadi untuk buat perbandingan antara 3 peringkat umur, mana satu lebih kreatif. Itu boleh buat. Okey, data berkenaan, data daripada kerangka rentas ni, pendidik belum pernah dikumpulkan. Macam saya sebutkan tadi lah, kadang-kadang kita diwakilikan instrumen kita dengan soal sidik. Kadang-kadang dia belum diuji di Asia Tenggara contohnya. Jadi you test balik benda tu di Malaysia, nak tengok kesan dia. Tapi tetap sampel yang original di UK, tu sampel di UK, tapi ni sampel dekat Malaysia. Jadi boleh sampel yang berbeza. Banyak kajian you kena faham. Ada satu kajian yang boleh sesuai guna sampel yang berbeza. Tapi kalau ada kajian yang tak boleh, contoh kajian medical, kalau pesakit patient kena bersifat yang macam tu, tak boleh lah, dia kena khusus lah. Jadi dia tak boleh macam kajian perpanjangan ni yang lebih tak apa, kita set usul dia, edah je siapa-siapa boleh. Kat ni boleh, yang tu boleh, yang ni boleh. Sebab dia boleh sampel yang berbeza. Membolehkan penyiasatan terhadap pelbagai banyak. Of course lah, bila sebut gunakan soal sidik tu macam-macam kita boleh buat lah, secara hubungan secara direct, hubungan secara indirect. Yang tu yang muncul moderating and mediating, macam-macam lah. Kemudian teknik penyelidikan yang membandingkan individu daripada pelbagai. Okey, saya sebutkan tadi demografi. Contohnya bila kita collect data, tanya umur, tanya jantina, tanya pendapatan, tanya tahap pendidikan. Jadi kita boleh buat, kita tahu kan ada orang yang belajar tinggi, ada orang belajar rendah, ada yang kita sebutkan tadi senior, ada yang muda. Jadi kita boleh buat perbandingan dalam sampel, sebab sampel kita berbeza untuk dapatkan dapatan. Ini pun bergantunglah kepada kita punya research passion. Sukar untuk menentukan sebab akibat, memang tidak. Kita tidak mengkajikan, kita sebab tidak kaji macam sebelum dan selepas, kita tak kaji benda tu. Itu bukan cross sectional. Jadi kita tak dapatlah kesan. Kita tak tengok perbezaan individu. Kau dulu macam ni, sekarang macam ni, tak boleh. Sebab kita tidak mengkaji secara berulangan tentang individu. So individu yang berulangan tu kaedah lagi, nanti kajian berpanjangan. Jadi contoh nombor 1, seorang penyelidik berminat untuk menilai kesedaran mengenai COVID-19. Tengoklah, kita nak tengok kaji tentang individu atau satu organisasi tu menilai dari segi kerja dia, kesedaran dia bila hadapan dengan wabak COVID-19 di sesuatu kawasan. Ambil satu kawasan je lah. Contohnya Tanjung Malim. Di sini pengkaji hanya berinteraksi sekali untuk mengumpulkan data berkenaan kesedaran terhadap responden. Sekali je lah. Kita nak kaji ni kat Tanjung Malim, kesedaran orang yang nak bekerja, kembali bekerja di industri. So kita orang ada diwakilikan soal sidik, jawab tu je. Dapat jawab tu, kita ambil questionnaire tu, kita analisis, kita keluarkan dapatan. Just one time. Itu contohlah kesedaran. Macam-macam lah, nak tengok hubungan boleh, tengok pengaruh boleh. Contoh kedua, data dikumpul dari broker saham. Ini contoh nak nampak supaya boleh beza tau. Dikumpulkan dari broker saham antara bulan April hingga bulan Jun. Kumpul lah ni untuk mengkaji kebimbangan mereka di pasaran saham yang menggolak. Masalah dia memang nampak macam siri masa. Nampak, you kena faham, antara bulan April dan bulan Jun. Jadi antara bulan 4 dan bulan 6, macam 4 dan 5 bulan 6. Tapi saya menggunakan soal sidik yang sama contohnya, yang diwakilikan dengan satu instrumen yang sama, tapi tempoh masa tu 4-6 bulan. Tapi sekali je, saya tak collect balik orang yang sama buat kali kedua, tak. Cuma ialah saya perlukan tempoh masa. Mungkin saya gunakan kaedah kota yang gunakan perlu drop off. Jadi saya kena dah seorang. Jadi tempoh masa dia 6 bulan. Jangan kita nampak je 4 ke 6 bulan, oh ini longitudinal, ini berpanjangan. Baca betul-betul. Kalau just one time, dia tidak jatuh dekat kaedah berpanjangan, ataupun bukan kaedah kajian berpanjangan. Faham tu
Jadi kalau kita nak buat kajian tu, kalau orang ambil data tu kan, lepas tu kalau nak buat artikel, walaupun data dia banyak, tak payah, kita nak ambil data perempuan je kita nak buat paper. Next paper buat data lelaki pula. Tu kelebihan dalam cross sectional lah, sebab dia menggunakan sampel yang berbeza-beza. Okey, dia ada pelbagai grup. Jadi dalam kajian tu kita boleh kawal demografi, boleh dapat pelbagai grup. Okey. Okey, kemudian kita nak cuba, bukan cubalah, kita mana boleh cuba-cuba nak belajar ni kan. So kita dah habis dah cross sectional, kita cuba yang kedua pula, iaitu kajian berpanjangan. Okey, kajian berpanjangan ni extra sikit daripada cross sectional tadi, sebab kita nak bincang jenis dia. So dalam jenis dia nanti, dalam kajian berpanjangan ni, dia ada 3 jenis, iaitu trend ataupun siri masa, kedua panel, yang ketiga cohort. Kita nak membezakan ketiga-tiga ni. Panel dengan cohort tu ada sedikit nampak macam orang confuse. Ni panel ke cohort? Panel ke cohort? Jadi dia memang, sebab tu dalam slide ni saya tunjukkan dia memang ada ciri yang sama. Namun kita boleh membezakan macam mana karakter yang boleh kita bezakan. Cohort boleh macam ni, panel memang the true of kajian longitudinal ni memang panel ni lah, melibatkan dia, tak boleh, dia kena individu yang sama juga. Jadi itu memang panel lah. Okey, jadi kita pelan-pelan Jadi kajian berpanjangan ni kita memang buat berulang kali dalam sampel lah kan. Nak tengok performance individu tu kan, pelari 100 meter. Okey, pergi training, test lagi, lepas pergi training ni dapat tak apa nak okey lagi, pergi lagi training, test lagi, berulang-ulang kepada orang individu yang sama. Penyelidik melakukan beberapa pemerhatian terhadap sampel yang sama dalam satu jangka masa yang diukur berulang kali pada pemulih ubah yang sama je kan. Kalau kata berlari tadi sama je lah, nak ukur pun engkau lari, aku catat masa. Jadi benda yang sama tapi ditest berulang-ulang kali dengan individu yang sama. Mempelajari manusia atau fenomena pada yang lebih daripada satu titik, ialah satu siri masa atau satu titik pula, beberapa siri masa, iaitu berulang-ulang. Untuk menjawab persoalan kajian, mereka memerlukan lebih banyak masa dan usaha dan kos yang lebih tinggi daripada kajian kerangka rentas. Yelah, of course lah, melibatkan masa yang panjang. Jadi sebab tu dia agak sedikit costly berbanding dengan cross sectional. Namun kajian berpanjangan dirancang dengan baik, dapat membantu untuk mengenal pasti hubungan sebab dan akibat. Jadi bila sebut cause and effect ni, dia sesuai untuk kajian berpanjangan ni, kajian berpanjangan. Faktor yang bertindak pada masa yang berlainan dapat dianalisis. Jadi kita kena tengoklah waktu yang berlainan, kita boleh buat comparison yang sebelum, kita dapat trend macam mana. Itu kelebihan dalam kajian berpanjangan. Perubahan pada individu kita dapat lihat, kita dapat meningkatkan peningkatan kecekapan. Macam tadi kan, pelari 100 meter tadi dapat lihatkan dia punya performance increase. Jadi itu kelebihan dalam yang kajian berpanjangan ni. Dia sedikit mahal, of course lah, costly. Analisis lebih rumit, of course. Kadang-kadang macam sekarang ni kan, kesian kawan-kawan yang buat di sekolah ataupun di industri nak buat eksperimen kan, tak boleh nak buat eksperimen sebab sekolah cuti, jam pula, ataupun dah buat halfway dah kan, tahun depan dia dah tahun depan mungkin kalau dah jam 6 dia dah pergi tingkatan 1. Masalah-masalah macam tu lah, masalah yang kadang-kadang kita kesian jugalah kan, bukan kesian lah, challenge ujian untuk kita lah kan. Okey, tetapi juga kalau melibatkan data-data data-data ni, kadang ada data ni, bila data ni ada juga isu-isu missing, data hilang, ada juga tu cabaran jugalah, disadvantage juga kan. Okey, tapi ada teknik bagi yang missing value tu dalam bidang masing-masing ada teknik dia. Okey, contoh-contoh yang saya boleh bagi, pengurus pemasaran marketing manager berminat untuk melihat corak penjualan produk tertentu di 4 wilayah, di 4 zon atau daerah, ataupun negeri kan. Kemudian dia nak tengok dari segi reporting dia. Okey, reporting ni kita mula kan, katalah saya kerja kan. Okey, saya nak 4 zon ni, saya nak tengok dari segi jumlah jualan, katalah saya nak setiap 3 bulan sekali, maksud setahun 4 kali. Kita nak tengok trend tu selama 2 tahun. Jadi berapa kali tu? Kalau setahun 4, kalau tahun kedua lagi 4, ada 8 lah. Jadi kita nak tengok tu dari siri semasa. Jadi kena tengokkan rekod penjualan tu, corak kita buat marketing. So kita kajilah, mungkin nak dapat tahu teknik marketing mana yang lebih sesuai, nak tengok pada bulan mana yang memang jualan meningkat. Jadi benda tu melibatkan satu tempoh siri masa.
Kedua, contoh-contoh lain lah secara umum. Kita boleh tengok trend dalam perniagaan itulah marketing punya trend, tengok branding, jenama branding nak tengok. Sebab kan kadang-kadang kan kita kan manusia cita rasa sekejap berubah. Contohlah teknologi lah, handphone sekejap akan berubah. Jadi siri masa tu sangat penting. Memperkenalkan produk, launching new product. So bila kita nak tengok siri masa, tengok trend yang lepas, contoh je kan. Bila masa yang sesuai untuk launching produk. Okay, kepuasan pelanggan kita kena tengok dekat time to time. Dia tak boleh one time je. Okay, tahun ni pelanggan kita dah puas cukup. Lepas tu kita keluar okay, rekod kita 2004 kita dapat kepuasan yang tinggi 100%. Itu 2004. Sekarang dah 2020. Jadi time to time kena kaji. Kita tidak boleh berpuas dengan historical record lah. Contoh-contoh benda-benda macam ni lah. Benda-benda yang orang beli hari ni, besok-besok dia tak beli dah produk ni, beli produk lain. Jadi benda tu kena keep berulang time to time. Jadi dia banyak kali berulang. Contoh ketiga, seorang dapat mempelajari jumlah penjualan produk sebelum dan sesudah iklan. Okay, kita buat marketing, buat aktiviti, buat FBX ke, apa-apalah, promotion, pamphlet ke, buatlah apa-apa pun, periklanan di TV ke, di social media ke, ada tak efek? Sebelum ni tak buat, lepas dah buat, ada tak perbezaan dari segi jumlah jualan? Yang tu nak tengok sebelum dan selepas. Itu pun ada berlaku perulangan. Okay. Contoh keempat, memahami ciri-ciri menentukan orang yang mengalami pengangguran dan kemiskinan. Kan isu ni pengangguran dan kemiskinan. Kadang-kadang dia pengangguran, esok dia menganggur lagi. Contohlah bantuan zakat kepada golongan asnaf. Kita nak dia keluar daripada golongan asnaf tu, tiap-tiap tahun bagi dia bila dia nak keluar daripada golongan asnaf padahal dah bagi peluang perniagaan. Itulah contoh dia. Kita nak uji individu tu time to time, nak check dia sama dia terkeluar macam tadi contohlah pada golongan asnaf. Jadi kita rujuk kepada individu yang sama, tapi tempoh masa yang berulang-ulang. Okey, itu dipanggilkan sebagai kajian berpanjangan. Okey, saya nak cover 3 tu. Kita cover dengan trend dulu. Trend ni senang je lah kan. Kalau you all nak tengok, kalau you all tak explore, try tengok Google Trends. Menarik Google Trend tu. Dia kena ada 2 objek lah. Dia nak compare dengan apa. Nak tengok kajian di Malaysia. You pergi country, pilih Malaysia. Lepas tu you tengok Arsenal dengan Manchester United. Jadi you tengoklah setahun ke 2 tahun ke 3 tahun kat Malaysia ni paling banyak trend dia orang menyokong tim Manchester United ke dekat Arsenal. Contoh dia macam tu lah. Jadi bila kita ada data dan dikumpul secara berulang-ulang tu, kita dapat kumpulkan trend lah. Jadi point dia, penyelidikan siri masa jenis maklumat yang sama dikumpulkan dari sekumpulan ataupun unit dalam beberapa jangka masa lah. Penyelidik dapat memerhatikan kestabilan dan perubahan ciri. Kita tengoklah kan, tengok pattern, tengok trend yang macam mana. Kadang-kadang orang tengok juga trend tu. Kalau macam orang buat perniagaan, pernah saya kerja dekat HSBC dengan Eon, tak sebenarnya Eon lah sekarang Jasco kan. Kemudian dia Pro 2, kita tengok forecasting. Jadi benda siri masa tu penting. Kita tengok bila time bulan yang memang every year. Saya tak tahulah sekarang macam mana situasi dia. Sekarang COVID-19 mungkin kena ada new study lah. Kalau mostly tak tahulah kenapa saya tak tahu. Bulan 8 memang good point lah. Memang kita nampak variant yang tinggi bulan 8. Ada orang kata kita baru nak start year end sales tu bulan 8. Jadi ada orang kata bulan 8 macam-macam orang buat Merdeka punya promotion dan sebagainya. Kita akan nampak perubahan dia tu. Perubahan dia tengok jugalah macam mana kan. Jadi biasanya lah. Tapi tengok jugalah macam mana. Kadang-kadang ada pertemuan. Contoh dia bulan 8 tu Merdeka dan dia juga raya. Lain macam. Memang lain macam. Kat situ orang akan tengok trend atau siri masa lah. Okay? Jadi mengkaji perubahan dalam populasi dari masa ke semasa. Contohnya macam banci lah. Bila kita katakan banci tu, kita banci orang individu tu, orang yang sama, tapi kita buat dalam tempoh yang berlainan. Mungkin by annually kita akan tengok. Contohlah kepuasan, kalau kata majikan saya nak buat, dia memang boleh trace data tu. Kalau macam saya evaluate majikan saya, kita boleh measure every year. So Fazli ni macam mana, time dia pegang jawatan, dia punya macam mana, bila dia tak pegang jawatan macam mana. So kalau dia kerja dekat office macam mana, bila dia tak kerja, dia kerja dekat rumah macam mana performance dia, kepuasan dia. Jadi kita boleh tengok by annually kan? Kita boleh tengok trend dia. Okey. Tengok pula lepas ni kan, tengok apa pencapaian individu kerja dekat rumah, KPI semua meningkat. Itu subjektif jugalah. Itu kadang-kadang ada halangan dia masing-masing lah. Dekat rumah macam-macam kerja kena buat.
kena kerja, kena buat, jadi cikgu pun dia kepada anak-anak. Kemudian kena kawal juga, semua tak boleh keluar rumah, nak kena kawal juga mental, tengok anak, kena tengok isteri supaya dia dalam keadaan norma baru kan. Jadi kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak pernah buat kan. Tukar pula, dah boring, wife pula buat kerja, suami pula jadi masak. Jadi macam itulah. Jadi dia akan memberi satu kesan pada individu tu, tapi masih lagi menguji sampel yang sama. Okey, itu trend. Trend dia jadi macam umum lah. Kalau kita nak faham pasal longitudinal ni, kaedah pemancangan tu secara umum dia, trend kita kumpul dari segi siri masa. Okey. Kemudian kajian panel. Sampel yang sama lagi sampel. Kita kena bagi panel ni true. Kalau longitudinal ni yang paling taat panel lah. Kan? Orang atau kumpulan organisasi atau unit lain yang sama dalam beberapa tempoh. Okey, dia memang kalau ikut darjah yang paling straight kan, panel paling straight, kedua adalah cohort, paling ketiga tadi trend. Dan trend ni kadang-kadang dia berubah. Dia menggunakan, kalau macam saham, dia menggunakan saham yang sama. Tetapi saham yang sama, tapi kadang-kadang yang bersifat dia tu, yang orang nak main saham tu berbeza-beza. Dia bukanlah kata sampel berbeza tu kita mensengajakan sampel yang berbeza. Tidak. Dia maksudnya dia masih lagi orang yang tu memang orang yang biasa involve untuk beli saham. Tapi melibatkan satu siri masa yang berbeza. Hari ni naik, besok turun, lusa naik, besok turun. Tapi orang yang kita kumpul data pada tahun 2018 contohnya, investor sekian. Dia tak invest dah 2018, dia tak nak main saham lagi. Jadi data 2019 individu tu tak masuk dah. Jadi tapi masih dati kajar tu, masih lagi data tu dikumpul, orang yang main saham tu, yang beli saham masih lagi menggunakan saham yang sama, cuma saham itu yang berbeza-beza. Itu trend. Tapi yang panel ni kita panggil true. Ni kat sini kita belajar sampel yang sama. Okey, kaedah panel di mana orang atau kumpulan yang sama yang terlibat dalam kajian diminta untuk bertindak balas secara berkala. Maksudnya lah, orang yang sama kita kumpulkan data siri masa yang berbeza. Okey, judulnya tinjauan penyelidik dalam talian merekrut ahli panel firma untuk menjawab pertanyaan dalam kajian. Itu sama juga. Macam kita nak buat rekrutmen ke, jadi orang yang sama walaupun di atas talian, kita uji benda yang sama secara berulang-ulang. Okey, contohlah macam beasiswa kan, dia dekat universiti dia 6 bulan pula, 6 semester untuk 3 tahun. Sekarang bukan 6 semester dah, 8 semester kan, 4 tahun degree. Jadi pihak yang memberi beasiswa tu memang mengambil data pointer pelajar tu. Setiap semester dia kumpul. Sebab nak tahulah kesan dia. Kalau kata performa dia tak bagus, dia rendah daripada 3.5, jadi beasiswa tu disekat lah, tak bagi dah. Ataupun 2 kali berturut-turut bawah 3.5 tak bagi dah. Okey, dia pun nak monitor juga. Kalau kata performa dia bagus sampai semester 8 tu, mungkin katalah company X. Jadi company X tu nak ambil dia, nak absorb jugalah kan. Kita pun dah invest dia dekat sekolah, jadi mungkin ada dalam kontrak dia kena kerja dekat syarikat X tu lah. Okey, tapi kita measure orang yang sama dalam setiap circle. Okey, contoh kita buat temu ramah, buat interview, sampel yang sama untuk mengundi setiap bulan, setiap kempen raya. Katalah kempen tu lagi 3 bulan. 3 bulan lah. Ya ke kempen boleh 3 bulan? Yang tu saya tak mahir sangat lah. Okey, tapi kita nak tengok kesetiaan individu tu. Setiap minggu atau setiap bulan kita tanya berulang-ulang orang yang sama. Betul tak? Contoh dia kan. Contohnya lagi apa soalan dia? Kalau kerja kerajaan tu, soalan psikologi tu, psychometrics tu, soalan-soalan kesetiaan tu. Itu memang jam saya soalan tu. 100 soalan. Soalan nombor 7 kan, soalan nombor 77, soalan yang sama dia pusing balik. Tu yang tak pernah lulus. Kalau buat exam soalan macam tu memang tak lulus. Adakah anda seorang yang jujur? Susah nak jawab. Soalan 77, kalau betul anda jujur, berapa jujur anda tu? Jadi soalan macam berulang je, macam tak percaya kat aku lah pula. Jadi ada orang yang dia bagus kat situ. Kalau bagus, dia bagus lah kerja kat kerajaan, bagus dia setia. Okey, contoh dia. Okey. Kemudian contoh kedua, pada tahun 2003 1,000 orang diminta sokongan mereka membeli buku tempatan. Maksudnya pada 2003 1,000 orang ni dikaji untuk dah tengokkan dia sejauh mana untuk beli buku tempatan. Maksudnya buku yang ditulis oleh penulis tempatan. Pada tahun 2013, setahun 10 tahun lepas tu 1,000 orang yang sama
diberi juga dikaji juga tentang pembelian buku tempatan tu. Sama ada terdapat perbezaan pendapat dan sebagainya. Tapi 1,000 tu orang yang sama. Topik yang contoh saya bagi itu adalah pembelian buku tempatan lah. So pada 10 tahun yang berbeza, 1,000 orang yang sama tu dikaji juga semula dari segi dia pembelian buku tempatan. So orang yang sama mungkin dia kata pada 2003 dulu memang saya banyak beli buku oleh penulis-penulis tu, tapi dia tidak ada pelapis. Itu contohlah dapatan yang kita akan dapat. Tapi dikumpul data orang yang sama walaupun besar 1,000, tu yang kajian bila nak siap. Bila nak buat PhD tu kena ada limitation. Takkan nak kaji 10 tahun macam ni, jenuh lah. Tak boleh lah mengkaji macam ni. Jadi kita kena ambil lah limitation. Walaupun kata 10 tahun tu impact yang bagus, you PhD 3 tahun je. Janganlah fikir nak macam tu. Jadi carilah satu-satu mana-mana partisipan yang boleh digunakan untuk mewakili, dapat memberi kesan kepada sesuatu kajian tu. Okay, yang last sekali adalah cohort. Cohort ni mirip dengan kajian panel. Ni bila sebut cohort ni memang dia sangat mirip dengan kajian panel, sebab dia memang target kepada individu yang sama. Tetapi daripada memerhatikan orang yang sama, penyelidik boleh mengumpulkan maklumat dari orang yang mempunyai sifat yang sama, ciri yang sama. Dalam satu keadaan, dalam satu situasi yang kita tidak boleh berupaya menggunakan orang yang sama, kita boleh gunakan cohort tetapi ciri yang sama dan sebagainya. Contohlah bila dalam pembelajaran cohort 1, tapi cohort 1 tu tahun ni 2020, cohort 1 juga 2000 ni. Jadi orang yang berbeza tapi ciri yang sama. Kalau ciri individu, cohort 1 dan cohort 2, kita tanya balik, masa cohort 1 performance ni macam mana, cohort 2 masa performance ni. Kita study cohort 1 je, tapi cohort 1 tahun 2020 orang lain, 2021 orang yang lain, tapi kedua-duanya ciri yang sama. Contoh, umur yang sama, background yang sama, courses yang sama, semua sama, ciri yang bersifat yang sama. Cohort mengkaji ataupun mengkaji subpopulation atau cohort tertentu dari masa ke semasa, bilangan secara berulang. Selalunya walaupun tidak semestinya individu yang sama. Itu yang membezakan paling ketara cohort dengan panel. Contohlah kita mungkin temu bual kan. Kalau ni kata ciri yang sama lah, kita temu bual orang tu pada umur 30 tahun pada tahun 1970. Kita berbual pada tahun 1980, tapi umur dia masih lagi umur dia dah 40. Tadi 30 pada tahun 1970, tapi bila umur dia dah 40, tahun 1980. Bila kaji umur dia 50 tahun, dah tahun 90. Tapi pada tahun tu dia dah 60, tapi tahun 2000. Tu kaji dia. Tapi kadang-kadang kajian tertentu kadang-kadang macam ni lah. Individu tu dah tak ada dah, kan. Nak tunggu sampai, ada orang hidup sampai 100 tahun, ada yang tak sampai. Jadi ada juga yang dalam kajian-kajian sebenarnya kita tengok kesesuaian, mana lebih sesuai, nak tengok pakai cohort ke pakai panel. Ada setengah kajian tak boleh, kita kena pakai orang yang sama baru nampak impact dia. Kita tak boleh pesakit COVID-19 mana boleh wakilikan orang lain. Memang kita tengah kaji dia, nak tengok dia sejauh mana aktiviti dia, tingkah laku dia, pemakanan dan sebagainya. Kena tengok, kita tak boleh pakai option yang lain. Ada setengah tak apa, kita boleh gantikan orang lain. Janji sifat dia sama. Macam tadi, tak kisah, kita bukan saham ni, kita bukan nak tengok individu tu, kita nak tengok sejauh mana pembeli saham tu macam mana dari tahun ke tahun dan sebagainya. Kita nak tengok dalam keadaan COVID-19 saham ni macam mana. Jadi contoh dia trends, panel dengan cohort, ketiga-tiga adalah satu kajian longitudinal, iaitu kajian berpanjangan. Namun kita boleh bezakan ketiga-tiga. Dari segi straight, betul-betul patuh adalah panel, kemudian diikuti oleh cohort, kemudian juga dengan siri masa dengan trend. Itu dua saja yang kita nak cover supaya boleh membezakan antara dua tu. Aspek dari segi cross sectional, kajian rentas atau longitudinal, berpanjangan, boleh beza dia dari segi sampel yang sama, sampel yang berbeza. Kalau cohort pula, kalau cross sectional dia sampel berbeza. Asasnya dalam longitudinal adalah sampel yang sama. Dalam longitudinal dia boleh gunakan secara berulang-ulang. Kalau contohlah kita panggil, kalau dalam analisis SPSS kita panggil repeat measure. Kalau kata yang cross sectional tu sampel bebas.
Jadi itu istilah-istilah lah. Macam-macam software ada different istilah. Jadi bila kita dapat menentukan kajian kita ni menggunakan sampel yang berulang, kajian kita ni menggunakan sampel yang sama atau sampel bebas. Jadi bila orang tanya nanti kat Bible, you ni pakai cross sectional ke pakai longitudinal study? Jadi you boleh tahu jawab. Kalau tanya longitudinal study, you ni panel ke, you ni trend ke, you pakai cohort. Jadi you boleh bezakan. Nampak simple, dua perkara je, tapi you betul-betul kena faham. Pakcik cuma ambil secara aim pakcik untuk supaya boleh bezakan. Nanti kita dah pergi go through the advance, semuanya kalau satu buku longitudinal study tu nak cover kalau nak belajar. Okey, cross sectional ni dia asal dia sama lah, tapi macam-macam bidang kan. Bidang agama, bidang bahasa, bidang management, bidang pendidikan. So setiap tu ada sedikit lah genetik yang membeza-bezakan. Okey, mohon maaf pakcik tak nak ambil masa yang lama. So ini antara dah lama dah pakcik tak buat video pendek. So ini video pendek je dalam tempoh 36-37 pendek. So kalau kita punya research idea tu kita dah cover semua Kalau kat sini pakcik kita dah cover falsafah, kita dah cover kaedah, approach, kita dah cover metodologi pilihan, kita dah cover strategi penyelidikan, dan kita dah cover ufuk masa dalam penyelidikan, time horizon. Okey, itu antara benda besar. Last sekali adalah teknik dan prosedur. So teknik dan prosedur tu minta maaf pakcik kena pecahkan kuantitatif dan kualitatif. So teknik prosedur, validity dengan reliability, kaedah orang kuanti macam ni, kualitatif macam ni. So teknik prosedur bila gunakan soal sidik macam ni. Mungkin kalau orang kuantitatif memang ibu segala instrumen dia adalah soal sidik. So jadi kalau macam saya beratkan soal sidik tu, fahamlah itu ke arah kuantitatif. Tapi kalau sebut kualitatif, kita banyak belajar proses. Memang kita akan cover juga prosedur, mungkin kita akan cover juga contohlah teknik analisis. Tapi saya memang plan untuk bab metodologi ni tak sentuh lagi kita untuk analisis. Sebab kita ada bab untuk analisis. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada sebarang kesalahan sebutan, menyampaikan kesilapan and ada tersalah tersebut atau menerangkan, pakcik mohon maaf. Semoga you all semua dapat manfaat dengan ilmu ni supaya masing-masing ilmu makin bertambah dan semakin jelas dengan seni. Ini pakcik memang pergi pelan-pelan lah supaya nak faham bahasa metodologi, supaya nanti bila ditanya dalam satu istilah term-term dalam research kita boleh tahu. Okey, kalau kata nak buat research kita panggil relevant, practical, tempoh masa juga penting. Jangan kita cakap okey di master 2 tahun, PhD 3 tahun. Sekarang you tambah lagi ilmu supaya kita boleh jelaskan ke orang kenapa kajian ni perlukan 3 tahun, kenapa kita buat longitudinal, kenapa kita ada limitation dan sebagainya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.